Okey, hai semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, nama saya Cikgu Fatin dan hari ini kita akan belajar tentang bahasa Melayu. Okey, jadi sebelum saya mulakan kelas pada hari ini, okey, saya cuma nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar PTM yang sudi menonton video ini. Okey, walaupun kita sekarang masih di bawah PKPB, okey, tapi kita tak boleh belajar lah. Okey, kita ada kemudahan di PTM di mana kita akan membuat video dan pelajar-pelajar boleh menonton di YouTube. Okey, jadi sebelum cikgu teruskan lagi untuk kelas hari ini, okey, cikgu hanya nak bagi tahulah, okey, tajuk kita pada hari ini ialah okey ni kata tanya. Okey, ada tanda soal kat sini. Jadi semua orang mesti dah boleh agak lah. Okey, ada tanda soal, so mesti kita tanya soalan. Okey, mungkin cikgu tahu mungkin awak dah pernah belajar sebelum ni kat sekolah, tapi ingat tak ingat. Okey, jadi hari ni cikgu nak terangkan balik pada awak semua tentang kata tanya. Okey, sebelum kita mulakan dengan topik pada hari ini, cikgu hanya nak beritahu dekat awak lah apa yang awak akan dapat di akhir video ini. Okey, jadi di akhir video ini, okey, awak akan dapat tahu okey tentang maksud kata tanya. Sebab sebelum kita belajar sesuatu, okey, kita kena tahu maksud dululah. Okey, maksud kata tanya. Kata tanya ni format dia macam mana, apa yang perlu ada dekat belakang, perlu ada noktah ke tidak. Okey, dan seterusnya kita juga akan ada, okey, cikgu akan terangkan kepada awak tentang jenis kata tanya. Okey, jenis kata tanya ni kat sini cikgu senaraikan 8 dan cikgu akan bagi tahu awak lah bila awak boleh gunakan kata tanya ni. Contoh macam apakah. Boleh tak kita guna sesuka hati kita? Boleh tak kita guna apakah ni untuk tanya nama manusia? Sebab ada sesetengah pelajar dia akan rasa confused. Apakah ni nak guna bila? Siapakah ni nak guna bila? Okey, jadi sekarang ni cikgu nak terangkan satu persatu dan cikgu harap awak boleh fokus kat video ni dan insya-Allah hujung video ni awak akan dapat tahu dan faham dan gunakan kata tanya dengan cara yang betul. Okey, jadi kita mulakan dengan maksud. Okey, jadi kata tanya ni kita gunakan untuk bertanya tentang sesuatu perkara. Okey, nama pun kata tanya kan? Of course lah. Okey, kita tanya tentang suatu perkara. Tanya ni kita boleh tanya apa-apa saja. Contoh macam kawan awak semalam tak datang sekolah. Hari ni bila kawan awak datang, okey, awak tanya kawan awak, kenapa awak tak datang sekolah semalam? Kau kenapa tak datang sekolah semalam? Kita tanya supaya kita dapat jawapan. Okey, jadi kata tanya ni kita guna untuk tanya soalan. Dalam sehari lah kita mesti tanya beratus-ratus soalan. Kita tak jumpa baju kita tanya mak kita, mak mana baju saya? Kita tak jumpa kasut, kita tanya ayah mana kasut saya? Okey, jadi itulah pentingnya kata tanya dalam kehidupan seharian kita. Mungkin kita memang banyak tanya soalan, tapi cara kita tanya tu mungkin salah. Format dia tak betul. Mungkin kita guna apakah ni dengan cara yang salah, kita guna siapakah ni dengan cara yang salah. Okey, jadi sekarang ni kita dah faham dah maksud kata tanya ini. Kata yang digunakan untuk tanya soalan, bukan kata yang digunakan untuk jawapan, untuk tanya soalan sahaja. Okey, jadi kalau boleh tengok dekat bawah ni, bila kita guna kata tanya wajib, okey, dia bukan sunat dah apa dah, bukan, dia wajib ada tanda tanya ataupun dalam bahasa Inggeris question marks. Okey, kita kena letak dekat belakang ayat. Kiranya awak dah tulis kan? Contohlah, cikgu bagi contoh dekat sini. Siapakah? Okey, siapakah nama awak? Okey, walaupun cikgu dah faham. Okey, awak tulis kat kertas periksa macam ni, siapakah nama awak, tak ada soal pun cikgu dah faham dah. Siapakah ni mesti kita guna untuk kata tanya. Tapi kalau awak tak tulis ataupun awak tak buat, awak tak letak question mark ataupun tanda tanya dekat belakang, awak akan kehilangan markah. Sayanglah dekat situ. Kat sini selalunya pelajar akan buat silly mistake. Okey, nak cepat dia dalam periksa ni sebab nak tidur. Okey, jangan lupa letak tanda soal. Walaupun cikgu dah nampak siapakah ni adalah kata tanya, tapi kata tanya tadi kalau awak tengok kat sini dekat belakang kena letak tanda soal. Wajib letak tanda soal. Okey, tanda soal. Okey, tapi lepas dah buat macam ni, tanda soal ni, awak tak perlu letak titik kat belakang tak perlu. Okey, kata tanya awak tak perlu letak titik dekat belakang. Tanda soal dah cukup. Okey, tak perlu letak tanda titik ke tanda apa ke, tak payah, tanda soal sahaja cukup. Okey, ini contohlah siapakah nama awak. Okey, kena ingat sini question mark ni. Okey,
kena sentiasa ingat sebab biasanya pelajar dia fikir, oh kita dah tulis siapakah ni, dah cukup dah, cikgu dah tahu dah benda ni adalah kata tanya. Tak cukup, kena ada ni yang besar kat sini, tanda soal. Dan lagi satu, awak kena ingat bila kita bercakap tentang kata tanya kan, kalau awak perasan kat sini kita ada kah, K-A-H, kah. Okey, jadi kah ni penting juga. Kita tak boleh tulis siapa nama awak. Kalau kita bercakap dengan orang, okey, secara verbal kita bercakap, kita boleh cakap siapa nama dia. Tetapi yang sebenar-benarnya, yang sepatutnya adalah siapakah tambahkah. Jadi awak kena ingat, bila kata tanya kena ada dua benda. Satu, K-A-H kah, yang ni. Yang kedua, kita kena ada tanda soal. Okey? Alright, jadi sekarang ni kita dah faham maksud kata tanya, kata yang digunakan untuk tanya soalan. Okey, kita tanya soalan supaya kita dapat jawapan. Alright, dan kita kena ada tanda soal kat belakang. Okey, sekarang kita tengok pula dekat sini. Jenis kata tanya. Okey, mungkin cikgu tahulah awak dah biasa dah dengan 88 kata tanya ni. Ada apakah, ada siapakah, manakah, bilakah, berapakah, mengapakah, bagaimanakah dengan adakah. Tetapi, adakah anda menggunakan jenis kata tanya ini dengan betul? Nampak tak, tak ada soal kat belakang. Okey, cikgu guna kata tanya, cikgu guna adakah, lepas tu ada tanda tanya. Tanda tanya pula. Kata apa? Tak ada soal kat belakang. Okey, jadi kita tengok. Yang pertama adalah apakah. Nampak tak cikgu tanda ni? Kah. Kah. Dan seorang gelak. Kah kan? Kah. Banyak dia punya kah. Okey. Jadi yang pertama adalah apakah. Okey, apakah ni? Okey, soalan apakah biasanya kita guna untuk bertanya tentang haiwan atau benda. Okey, contoh kita nak tahu nama haiwan peliharaan kawan kita lah. Contohlah, nantilah lepas dah habis PKPB kan, awak pergi rumah kawan awak tengok ada kucing lah, comelnya. Awak nak tahu nama dia. Awak tak boleh cakap siapakah nama kucing awak, tak boleh, sebab dia bukan manusia. Jadi untuk haiwan, okey, kita gunakan apakah. Contoh, apakah nama kucing awak? Okey, awak tanya kawan awak, nama kucing awak ni siapa? Siapa pula, cikgu pula dah silap. Okey, apa nama kucing awak? Okey, jadi kalau untuk haiwan, awak kena cakap ataupun tulis apakah nama kucing awak, apakah nama kucing kamu. Okey, jadi awak pun akan dapatlah jawapan pada kawan awak. Nama kucing saya si Comel. Okey, jadi sekarang awak dah tahu dah. Oh, apakah ni sebenarnya kita kena guna. Okey, bila kita nak tanya tentang haiwan. Okey, sekarang awak dah tahu satu dah. Dah jelas dah satu ni Okey, yang kedua, siapakah. Okey, siapakah ni lah baru awak boleh guna untuk kita, orang, manusia. Siapakah nama kamu? Okey, contoh dah balik, dah lepas 2 minggu ni pergi sekolah kan. Okey, ada pelajar baru masuk. Awak tanya kawan awak, apakah nama pelajar baru itu? Betul ke tak? Yes, tak betul. Sebab apakah ni kita guna untuk haiwan. Manusia bukan haiwan. Okey, manusia adalah orang, seorang insan. Okey, jadi kita kena guna siapakah. Nanti ada pelajar baru lepas PKPB nanti dalam kelas awak. Awak tanya kawan awak, siapakah nama pelajar baru itu? Kan? Barulah betul. Siapakah khas untuk manusia sahaja. Contoh, bila awak tengok video ni, mungkin ada yang tak kenal cikgu. So awak macam wondering, terfikir, siapakah cikgu ini? Siapakah nama cikgu ini? Okey. Jadi kalau untuk manusia, nak tahu nama orang, nak tahu siapa orang tu, okey, kena guna siapakah. Okey, nombor 3, manakah. Okey, mana ni biasanya awak tahu tempat lah. Contoh, awak tersilap letak buku dekat mana tak tahu. So awak pun tanya ibu awak, ibu, di manakah buku tulis bahasa Melayu saya? Awak nak tahu sesuatu benda tu tempat dia dekat mana. Awak terlupa awak letak buku kat mana. Jadi awak tanya ibu awak, di manakah. Biasanya kita akan tambah di manakah lah. Okey, manakah boleh, di manakah pun boleh. Okey, contoh, ibu, di manakah buku latihan bahasa Melayu saya? Jadi awak tanya ibu awak, okey, dekat mana buku tulis saya? Okey. Dan lagi satu, cikgu nak cakap dengan awak, bila awak membaca teks lah yang ada tanda soal macam ni, awak tak boleh baca macam awak baca ayat yang biasa tau, yang ada tanda titik kat belakang. Contoh, siapakah nama awak full stop, tak boleh.
dia ada intonasi dia. Siapakah nama awak? Baru orang tahu awak tanya soalan ni. Kalau awak tanya soalan dengan budak baru yang baru sampai, siapakah nama awak? Orang pun macam, budak ni tanya soalan ke? Tengah buat apa ni? Tak faham. Jadi kena ada intonasi yang betul. Siapakah nama awak? Macam awak pun kalau barang hilang, nak tanya dekat ibu awak, di manakah buku latihan bahasa Melayu saya, ibu? Kan? Ibu, dia kena pandai sikit. Ni, mana buku latihan saya? Dia macam tak tanya apa-apa. Okey, jadi kena ada intonasi. Okey, jadi kita dah settle dah. 1, 2, 3. Apakah untuk haiwan? Siapakah untuk manusia? Di manakah ataupun manakah untuk tempat? Okey, awak nak tahu tentang satu tempat. Okey, nombor 4. Bilakah? Okey, bilakah ni biasanya nak cakap tentang masa atau waktu. Contohlah, awak dalam kelas tiba-tiba cikgu suruh buat pasal kemerdekaan Malaysia. Okey, jadi awak jangan confuse sekejap. Hari merdeka ni bila? Jadi awak angkat tangan dengan cikgu. Cikgu, bilakah hari kemerdekaan Malaysia? Ataupun bilakah Malaysia mendapat kemerdekaan? Okey, dia macam itulah. Bilakah ni awak guna untuk masa atau waktu, nak tahu tentang sesuatu masa ataupun waktu. Okey, yang nombor 5 ni, berapakah? Okey, berapakah ni kita guna untuk bilangan. Bilangan ni maksud dia awak nak tahu jumlah, okey, tentang sesuatu perkara. Ada berapa banyak benda ataupun orang. Okey, contohlah berapakah ni cikgu bagi benda yang senang. Berapakah jumlah murid di pusat tuition Malaya? Okey, maksudnya awak nak tahu dekat pusat tuition Malaya ni ada berapa ramai orang pelajar. So, cikgu kena kira satu-satu. Berapakah ni maksud dia awak nak tahu, okey, jumlah keseluruhan. Okey, contoh awak dalam kelas awak kan. Awak dalam kelas, lepas tu awak tengok, ramai ni yang tak hadir. Lepas tu awak tanya dekat guru kelas. Okey, berapakah bilangan? Okey, awak tanya kat guru kelas awak, berapakah bilangan murid yang tidak hadir pada hari ini, cikgu? Awak tanya. Okey, jadi berapakah ni awak nak tahu tentang sesuatu bilangan, sesuatu jumlah. Okey, berapa banyak? Jadi berapakah ni? Terus kena ingat bilangan. Okey, nombor 6 ni, mengapakah? Okey, mengapakah ni biasanya khas untuk kita tanya soalan ni dekat orang. Okey, mengapakah ni kita tanya soalan ni ke orang sebab kita nak tahu alasan. Kita nak tahu sebab orang tu. Contoh, kalau kawan awak tak datang sekolah kan semalam. Okey, hari ni bila kawan datang, awak tanya, kau kenapa tak datang sekolah? Kau tahu semalam ada ni kan? Awak nak tahu kenapa tak datang. Okey, tapi kalau ayat yang lebih formal, kalau dalam awak menulis dalam periksa ke apa, mengapakah? Okey, contoh, mengapakah awak tidak hadir ke sekolah semalam, Khairi? Contoh, awak tanya kawan awak, kenapa tak datang semalam? Okey, jadi mengapakah ni kita gunakan bila kita nak tanya soalan. Mengapakah ni kita guna, okey, bila kita nak tahu sesuatu sebab atau alasan daripada orang lain. Contoh, awak tak datang tuition kan? Cikgu kadang-kadang tanya juga, kenapa awak tak datang tuition? Itu kalau kita bercakap, kita guna kenapa tak datang. Tapi sepatutnya kita kena guna mengapakah. Okey, mengapakah awak tidak hadir ke tuition pada hari semalam? Cikgu nak tanya sebab. Apa sebab awak tak datang tuition? Okey, jadi awak kena ingat, mengapakah ni awak guna, okey, untuk tanya orang supaya orang tu bagi sebab dan alasan tentang suatu perkara. Okey, jadi nombor 7 ni, bagaimanakah? Okay, bagaimanakah ni pula kita gunakan, kita tanya soalan untuk kita tahu tentang sesuatu cara-cara, langkah-langkah ataupun keadaan. Okay, contoh, awak tak datang sekolah kan? Awak tak datang sekolah. Lepas tu awak tengok kawan awak dah buat karangan surat kiriman rasmi lah, karangan surat kiriman rasmi apa semua tu kan? Awak tak tahu nak buat ni. Macam mana nak buat ni? Tak reti nak buat ni. Dah gelisah dah, tak tahu dah nak buat apa ni kan? Jadi soalan yang awak kena tanya kat kawan awak, bagaimanakah caranya untuk menulis ataupun membuat karangan surat kiriman rasmi. Awak tanya kawan awak, macam mana kita nak buat benda ni? Kena gunakan bagaimanakah. Sebab surat kiriman rasmi kan ada macam-macam cara, langkah-langkah. Langkah pertama ada isi alamat.
Langkah kedua ada isi tarikh, lepas tu kita ada isi alamat lagi, kita ada isi perkara, peringkat 1, peringkat 2, ada langkah-langkah, ada step 1, step 2, step 3. Jadi untuk itu kita guna bagaimanakah. Ataupun contoh yang lagi senang cikgu bagi. Kawan awak kawan awak bawa kek, okey, pergi ke sekolah yang mak dia buat. Okey, lepas tu dia bagi dekat awak sepotong. Lepas awak makan rasa sedap. Lepas awak tanya kawan awak, sedap lah kek ni. Bagaimanakah cara ibu awak membuat kek ini? Awak tanya, macam mana mak awak buat kek ni? So kawan awak pun explain. Langkah pertama, cara pertama letak tepung. Lepas tu kita letak telur. Lepas tu kita letak macam-macam lah. Okey. Jadi bagaimanakah ni kita gunakan untuk bertanya tentang sesuatu cara, keadaan, langkah-langkah. Okey, kalau keadaan ni awak boleh tanya kalau kawan awak kurang sihat. Bagaimanakah keadaan Fatihah sekarang? Macam contoh, awak dah lama dengar kawan awak ni dah seminggu tak datang sekolah sebab demam. Okey, jadi awak telefon mak dia, awak tanya, Assalamualaikum makcik, bagaimanakah keadaan Fatihah sekarang? Awak nak tahu keadaan seseorang tu macam mana? Awak gunakan bagaimanakah. Okey, jadi yang terakhir ini, adakah. Okey, adakah ni biasanya kita tanya soalan untuk tanya pendapat. Okey, biasanya kalau kita tanya soalan adakah ni, orang yang kita tanya tu, contohlah macam cikgu tanya awak kan, jawapan awak sama ada ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Contoh cikgu bagi soalan, adakah awak suka akan warna biru? Jawapan ni dua je. Kalau awak suka, awak jawab ya. Kalau awak tak suka, jawab tidak. Okey, jadi adakah ni adalah soalan di mana kita minta pendapat dekat orang. Cikgu minta pendapat. Macam tadi cikgu minta pendapat dekat awak, adakah awak suka warna biru? Cikgu nak tengok berapa ramai orang suka biru. Ada yang jawab ya, tidak. Okey, jadi adakah ni soalan untuk pendapat. Okey, jadi sekejap je 8 jenis kata tanya kita dah refresh balik, kita dah ingat balik. Okey, cikgu ulang semula. Apakah ni kita guna untuk haiwan ataupun benda lah haiwan. Apakah nama kucing awak? Okey. Yang kedua, siapakah? Siapakah ni kita guna untuk manusia lah, macam diri kita. Kita nak tanya nama orang tu siapa. Okey. Kita nak tahu tentang nama seseorang, kita kena guna siapa. Tak boleh guna apa. Okey. Apa automatik kita ingat untuk haiwan. Siapa ni kita guna untuk manusia lah, macam kita. Manakah, di manakah kita nak tahu tentang suatu tempat. Okey, di manakah terletaknya Tugu Negara? Okey, di manakah terletaknya Menara Kembar Petronas? Nak tahu tentang suatu perkara. Okey, ataupun di manakah buku latihan bahasa Melayu saya? Awak nak tahu dekat mana awak letak barang tu, dah misplace, dah lupa. Okey. Jadi yang keempat, bilakah? Okey, nak tahu tentang masa ataupun waktu. Okey, yang kelima, berapakah? Berapakah ni biasanya kita kaitkan dengan bilangan, dengan jumlah. Awak nak tahu berapa ramai orang kat dalam kelas ke? Okey, berapa ramai orang, berapa banyak barang. Okey, berapakah ni kita guna untuk bilangan lah. Okey, nombor 6, mengapakah? Mengapakah ni biasanya kita tanya soalan ke orang tu untuk macam nak cakap mengapakah ni kita tanya soalan dekat orang tu sebab kita nak tahu alasan dia. Contoh, okey, kawan awak tak datang sekolah. Macam tadi cikgu cakap kawan tak datang sekolah. Lepas tu awak tanya, mengapakah awak tidak hadir ke sekolah? Awak tengah tanya alasan dia. Apa alasan dia tidak hadir? Okey, jadi mengapakah ni awak sedang bertanyakan alasan. Okey, apa alasan orang tu buat suatu perkara. Okey, yang ketujuh, bagaimanakah? Yang cikgu cakap tadilah, cara-cara, keadaan. Contoh kawan awak sakit, awak nak tanya macam mana keadaan dia kan? Jadi awak guna bagaimanakah keadaan Fatihah sekarang. Okey. Nombor 8 ni, adakah? Soalan pendapat lah, sama ada ya atau tidak jawapan dia. Mungkin awak nak tanya, adakah awak suka makan donat? Awak tanya kawan awak. Kalau kawan awak suka, dia jawab ya. Kalau dia tak suka, dia jawab tidak. Okey. Okey, jadi itu adalah jenis kata tanya, 8 jenis kata tanya yang cikgu dah ajar hari ini. Cikgu harap awak ingat. Okey, kita tengok balik apa yang kita dah belajar. Okey, sepanjang video ini. Okey, kita belajar tentang kata tanya. Ada tanda soal. Jangan lupa tentang tanda soal ni penting. Okey, maksud dia tadi kita dah belajar.
Okey, di mana kata tanya ni maksud adalah kata yang kita gunakan untuk bertanya tentang suatu perkara lah. Sudah semestinya kata tanya, kita tanya orang. Kita tanya sesuatu. We ask questions. Dah keluar bahasa Inggeris. We ask questions. Okey, so kita kena bertanya. Okey. Yang keduanya, jangan lupa bila awak buat ayat kata tanya, okey, awak kena ada tanda soal di belakang ayat. Nampak cikgu dah tulis dalam marker pen merah. Di belakang ayat. Okey. Dan awak jangan lupa yang ni, yang cikgu tanda ni. Tak adalah tanda, cikgu petakkan ni. Kena ada kah. Yang macam awak type kat WhatsApp kan, bila kawan-kawan bagi lawak kan, kah tu kan. Okey, kat sini tambah kah. Okey, KH kah. Lepas tu kena ada tanda soal. Okey, dan bila baca tadi cikgu cakap kena ada intonasi. Siapakah nama awak? Dia macam melonjak naik awak. Macam tu, okey? Tak boleh baca macam biasa. Siapakah nama awak? Ustaz. Tak boleh Siapakah nama awak? Okey? Dan jangan lupalah tanda soal. Kalau tak sayang boleh hilang markah. Okey? Lepas tu kita dah belajar 8 jenis kata tanya. Okey, iaitu apakah, siapakah, manakah, bilakah, berapakah, mengapakah, bagaimanakah dan adakah. Okey, jadi itu saja video ataupun pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang sudi menonton video ni daripada awal sampailah hujung. Cikgu harap awak faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Dan siapa yang nak teruskan tengok lagi tu boleh, tak ada masalah, supaya awak lagi faham, lagi ingat kan. Supaya awak pun tak adalah confused bila lah nak guna kata tanya ni kan. Nak guna siapakah untuk siapa, nak guna apakah untuk siapa kan. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih sangat sebab awak sudi menonton video ni. Dan kepada pelajar semua, jangan lupa subscribe, like dan komen video ni. Dan juga jangan lupa follow Okey, jangan lupa follow akaun Instagram PTM. Kita ada PTM PJCC, kita ada PTM Sri Manja. Lepas tu jangan lupalah tengok kita punya website etuition.com. Mungkin dalam tu ada banyak informasi yang baiklah untuk awak semua. Okey, jadi sampai di sini saja video cikgu pada kali ini. Cikgu harap sangat awak faham topik kita hari ini, kata tanya. Okey, jadi cikgu jumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye bye.